Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan anak-anak pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi Allah sentiasa insya-Allah. Untuk makluman para pelajar semua, pada hari ini saya akan jalankan satu pembelajaran untuk topik barulah bagi saya rumah tangga. Sebelum kita cuti, kita ada jalankan amali, betul? Jalankan amali masakan, yang mana kita telah jalankan amali tentang kaedah memasak. Yang mana kamu semua telah menjalankan amali menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah haba kering dan haba lembab lah. Saya harap sangatlah masih ingat lagi lah apa itu haba lembab, apa itu haba kering. Jadinya hari ini saya akan teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya, iaitu sos bagi sajian timur dan barat. Sos bagi sajian timur dan barat. Sos, kalau saya sebut sos, saya pasti mesti di rumah kita lah, mesti ada sos kan, sos cili, sos tomato, sos tiram dan pelbagai jenis sos lagi lah. Mungkin ada yang ada sos black pepper ke kan, sos BBQ. Itu adalah semua jenis sos. Jadinya hari ini kita nak belajar apa itu sos. Sos kan, selalu ni kita tahu makan je, tapi kita tak tahu apa ejen utama dia. Dan selama ni kita tahu beli je. Mungkin lepas belajar topik ni, awak boleh buat sendiri tanpa perlu mengeluarkan modal yang banyak lah. Sebab kadang-kadang sos ni ada yang mahal kan. Contohnya macam sos yang black pepper ke, macam tu lah, dia macam mahal sikit lah. Bila kita buat, kita boleh kurangkan kos sikit dan boleh makan banyak kali. Jadinya kita nak tengok, sebelum tu para pelajar boleh rujuk buku teks, muka surat 179. Kita tengok buku teks. Sos. Apa itu sos? Sos adalah sejenis cecair yang berperisa yang dipekatkan dengan menggunakan krim atau bahan makanan lain untuk membantu meningkatkan rasa serta sebagai pelengkap sesuatu jenis hidangan. Kalau awak makan sos, kan, bila kita sebut sos je kita tahu sos tu dia mestilah pekat. Tak ada pula sos yang cair kan. Tapi mungkin kalau kadang-kadang kita pergi kedai-kedai, orang bagi kita sos yang cair, tapi biasanya sos yang cair ni dia tak berapa nak sedap kan, sebab dia cair. Kita nak yang pekat, yang sedap kan, yang berkilat. Dan sos ni kita akan, kalau kita buat sos, kita akan gunakan krim. Yang mana krim ni lah yang akan bantu pekatkan dia ataupun bagi rasa yang sedap untuk dia. Boleh faham dalam sos ni kita kena tahu jugalah apa tujuan sos ni sebenarnya. Sos ni kenapa apa fungsi sos? Jadi kita nak tengok. Fungsi sos adalah melembabkan. Kita tak nak makanan tu kering. Sebagai contohnya, awak makan chicken chop lah kan. Awak semua pernah makan chicken chop ataupun chicken grill. Kalau awak makan dia saja tanpa ada sos, dia macam kering kan, dia macam kering, lepas tu rasa dia macam kurang sempurna. So itu dari segi rasa. Tapi kalau melembabkan, kita tak nak ayam tu kering. Jadinya bila kita letak sos, dia akan lembab, dia akan jadi moist. Macam tu Dan memberi rasa tambahan. Bila kita letak sos, dia macam cukup rasa, sempurnalah rasa satu hidangan tersebut. Dan meningkatkan rupa. Yes, betul, meningkatkan rupa. Tak adalah macam nampak tak menarik makanan tu kan. Jadinya bila ada sos ni, kita boleh buat hiasan pun dengan sos tu kan. So dia akan meningkatkan rupa dan menjadikan hidangan lebih menyedarkan. Tak adalah nampak macam tak sedap kan. Bila ada sos ni macam sedap je kan. Sama jugalah macam awak makan chicken grill, lepas tu awak letak mushroom sauce kan. So dia macam yummy, macam sedap kan. Seterusnya, kita nak tengok dalam sos ni apa komponen utama dia, apa yang digunakan dalam penghasilan sos ni. Yang pertama, ada 3 Yang pertama adalah ejen pemekat. Ejen pemekat ni adalah terdiri daripada kanji dan krim. Kalau siapa-siapa tak tahu kanji tu adalah tepung. Biasanya kita guna tepung gandum ataupun tepung
jagung. Okey, siapa-siapa yang pernah tolong mak dia masak ke ataupun dia masak sendiri, contohnya kalau dia masak kuah kuotiao kungfu ataupun lakna, kuah dia akan pekat sikit. Kuah dia takkan cair. Kan? Kuah kalau sup tu dia cair, tapi kalau kuah kuotiao kungfu ke lakna ke, dia akan pekat sedikit. Jadi kita akan pekatkan dia menggunakan tepung jagung ataupun tepung gandum. Itu kanji lah. Dan juga krim. Krim ni biasa kalau awak pernah buat sos carbonara, kita akan gunakan krim lah supaya dia lebih berkrim dan juga membantu memekatkan sos. Okey. Yang kedua adalah cecair. Okey, komponen yang kedua adalah cecair. Okey, cecair ni ada 5 jenis cecair, iaitu stok putih, stok perang, susu, jus tomato dan juga mentega yang dicairkan. Okey, kita tengok Okey, stok putih. Okey, tengok di sini stok putih. Macam mana terhasilnya stok putih ni? Stok putih ni dia datang daripada contohnya tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan yang kita rebus. Kita rebuskan dia sebab kita nak ambil stok. Nak ambil air dia tu. Nak bagi dia rasa kan. And then, kita akan ambil kuah dia tu. Lepas tu, kuah dia tu, kita akan letakkan dengan daun seleri, daun leek dan juga bawang. Itu adalah stok putih. Macam mana nak hasilkan stok putih? Dia gunakan sup daripada tulang-tulang ayam, tulang-tulang ikan dan juga dicampurkan dengan bawang, seleri dan juga leek. Okey, so jadilah stok putih. Okey, seterusnya adalah stok perang. Stok perang ni, okey, kalau tadi daripada tulang-tulang ikan ataupun tulang ayam, tapi kalau stok perang ni daripada tulang-tulang daging. Air rebusan tulang-tulang daging jadinya air yang kita dapat tu kita akan campurkan bersama bawang, leek, seleri dan juga lobak merah. Beza stok perang dengan stok putih ni tadi kita tak ada tambah lobak merah, tapi stok perang kita tambah lobak merah. Dan dia juga daripada air rebusan tulang daging. Kita tahu kan daging kan warna dia macam perang-perang sikit kan. So jadilah stok perang. Okey. Kalau daripada jenis susu pula, kalau awak pernah tengok bread butter cake hari tu masa Amali, ada kawan awak yang buat bread pudding kan. So susu. So itu adalah sos. Kuah dia tu dikenali sebagai sos dan kita buat dia daripada susu kan. Susu cair. Okey, seterusnya jus tomato. Okey, jus tomato ni pun adalah komponen utama dalam sos lah. Kalau dia nak jadikan sos masam, contohnya kalau awak buat spaghetti bolognese kan, kuah dia tu inilah jus tomato ni kita gunakan dia. Kalau awak tak ada Prego kan, kita kan guna Prego yang tomato tu, and then kalau tak ada tak apa, kita guna dia jus tomato ni untuk jadikan kuah spaghetti tadi tu lah. Okay. Dan juga mentega yang dicairkan. Okay, mentega yang dicairkan ni pun boleh adalah komponen utama, sebab kadang-kadang contoh kalau awak nak cairkan, nak buat sos yang macam coklat kan, kita akan gunakan juga mentega sikit lah supaya dia lebih sedap dan dia lebih berkilat. Okay. Itu adalah komponen yang jenis cair. Dan seterusnya adalah perasa dan perisa. Okey, perasa ni adalah seperti garam dan gula lah. Yalah, kalau kita tadi kalau kita dah buat stok putih, kita dah buat stok perang, kita akan perasakan dia, letak garam sikit, letak gula sikit. Okey, letak black pepper pun boleh. Okey. And then perisa seperti vanila dan coklat. Okay, kalau awak boleh tengok dalam gambar ni, yang atas ni adalah sos coklat lah, macam perisa coklat. Okay, dan yang bawah ni adalah vanila macam tu. Alright. Okay. Seterusnya kita nak tengok apa pula klasifikasi sos. Okay. Sos ni dia ada 2 klasifikasi, iaitu sos asas bagi sajian barat dan juga sos asas bagi sajian timur. Okey. Pertama sekali kita akan tengok sos asas bagi sajian barat. Okey, kita panggil sos asas dalam sajian barat adalah Five Mother Sauce. Okey, dalam sajian barat lah kita panggil Five Mother Sauce, merupakan pelengkap hidangan utama. Okey. Pelengkap hidangan utama. Sos barat ni boleh dikira-kira kepada 5 jenis lah. Okey, ada 5, iaitu bechamel sauce. Okey, bechamel sauce ni apa? Bechamel sauce ni adalah kita akan masakkan susu,
tepung dan mentega dan kita akan campur supaya dia jadi sebati. Okey. Saya ada video nak tunjukkan kepada awak. Okey. Okey, ni videonya. Cara-cara buat bechamel sauce Okey, bechamel sauce barang utama dia adalah susu, tepung dan juga mentega. Itu adalah barang utama untuk membuat bechamel sauce. Okey, sos barat ni. Okey, pertama sekali kita akan panaskan susu. Kita tak nak masak susu tapi kita nak panaskan dia je lah supaya dia lebih texture dia lebih cantik lah. Okey. Okey, dan panaskan kita akan cairkan mentega dan gunakan api yang kecil je supaya mentega ni tak akan hangus. Okey. Kemudian selepas mentega tu cair, kita akan masukkan tepung. Okey, tepung. Lepas tu kita akan gaulkan dia lah sehingga sebati supaya dia tak berketul. Okey. Ciri-ciri sos yang baik ni adalah sos tu tidak berketul. Okey, jadinya kacau lah sehingga sebati. Dan kita akan masukkan susu yang kita panaskan tadi tu. Okey. Susu yang kita dah panaskan tadi tu kita masukkan dalam mentega dan tepung yang dimasak tadi tu lah. Okey, lepas tu kita akan terus kacau dia sehingga sebati menggunakan api yang perlahan juga. Okey, kita kacau dia sehinggalah dia pekat. Okey, dia nampak macam pekat-pekat sikit, creamy dan kita akan perasakan dia lah. Tak garam, gula sikit ke ataupun nak letak black pepper ke. Ni adalah bechamel sauce Okey, nampak tak dia dah pekat kan? Sebab kita akan kacau dia. Ni cara buat bechamel sauce lah. Okey. So, itulah cara-cara buat bechamel sauce. Okey, nampak tekstur dia. Nampak dia akan jadi pekat, likat Sos tu dia mesti pekat. Okey, dan tapi janganlah terlalu pekat. Dia macam sedang-sedang lah. Tak pekat sangat dan tak cair sangat lah. Macam ni okey. Tekstur dia macam ni. Alright. So, ni adalah bechamel sauce. Okey. Okey, lepas kemudian kita ada velouté sauce. Okey. Velouté sauce ni adalah campuran stok putih dan roux. Okey. Tadi kita belajar kan stok putih tu adalah air rebusan daripada tulang ayam ataupun tulang ikan. Lepas tu kita akan campurkan dengan celery, bawang dan leek kan. Itu stok putih. Okey, stok putih ni kita akan renehkan dia dan kita akan letak roux. Okey, roux ni adalah sejenis ejen pemekat. Kalau kita guna tepung jagung kan, tapi kalau barat ni dia akan guna roux. Roux ni adalah campuran mentega dan juga tepung. Okey, cara-cara nak buat dia senang je. Roux ni dia cairkan mentega. Okey, api pun jangan kuat. Cairkan mentega. Lepas tu kita akan masukkan tepung. Dan kita akan gaul-gaulkan dia. Okey, itu saja roux. Roux sangat senang Saya akan sedikit macam berketul-ketul lah. So, roux tu lah yang kita akan gunakan dan masukkan dalam stok putih tadi. So, terhasillah velouté sauce. Okey. Seterusnya adalah espagnole sauce. Espagnole sauce ni beza dia dengan velouté sauce adalah espagnole sauce ni dia guna stok perang. Kalau tadi velouté sauce dia guna stok putih. Tapi espagnole dia guna stok perang dan roux. Okey. Tadi stok perang kita guna air rebusan daripada tulang-tulang daging. Okey. Dan masukkan bawang, leek, celery dan juga lobak merah. Kan? Jadinya kita dapat stok perang. Stok perang tu kita akan renehkan dia atau panaskan dia dan kita akan letakkan roux. Sama juga macam tadi supaya dia akan jadi pekat. Ataupun kalau stok perang ni, kalau awak pernah jumpa kat kedai nama dia demi-glace. Demi-glace tu pun juga kita boleh gunakan sebagai stok perang. Demi-glace biasanya stok perang ni kita sos dia kita akan buat untuk chicken chop. Okey, pernah kan stok dia macam black pepper sauce tu. Sos chicken chop tu ni lah digunakan stok perang. Kalau stok putih tadi contoh yang kita boleh gunakan adalah carbonara sauce. Stok putih dan roux. Kita boleh pakaikan dia lah. Okey.
Seterusnya adalah Hollandaise sauce. Okey, Hollandaise sauce ni adalah mentega cair dan kuning telur. Okey, biasanya kuning telur ni kita akan pukul dia dulu sehingga kembang, dan kalau tak nak dia macam bau macam manis sikit kan, kita letaklah lemon sikit. And then mentega tadi tu kita cairkan dia. Lepas tu kita masukkanlah dalam kuning telur yang kita dah pukul tadi tu, dan kita akan kacau dia lah sampai dah jadi pekat. Okey. Dia tekstur dia lebih kurang macam stok putih lah. Lebih kurang dia macam creamy sikit. Biasanya orang barat makan dia dengan English muffin. Okey, itu adalah Hollandaise sauce. Okey. Seterusnya adalah sos tomato. Okey, sos tomato ni semua orang pun tahulah. Okey, sos tomato ni kita boleh gunakan dia kalau kita nak dia something yang macam masam-masam lah. Kalau yang contoh paling senang spaghetti bolognese lah kan, kita guna Prego. Selalu awak beli Prego yang bolognese lah kan, yang sos tomato yang tin dia warna hijau kan. Okay, kalau tak ada tu pun kita boleh guna daripada buah tomato ni. Okay, daripada buah tomato kita boleh jadikan dia sos. Okay, adalah cara-cara dia Okay, itu adalah sos asas bagi sajian barat lah. Okay, so saya rawat ingat lah kelima-lima ni 5 sos asas bagi sajian barat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sos asas bagi sajian timur. Kita lah tu orang timur, tadi tu orang barat dan kita ni orang timur. Jadi kalau saya sebut ni mungkin ada di kalangan kamu yang tahu dan mungkin saya tak pernah dengar kan, tapi biasa saya rasa pernah dengar kot semua Okey, so dia ada 2 kategori sos untuk sajian timur, iaitu sos manis dan savory. Okey. Sos manis ni contohnya adalah sos gula Melaka. Okey, sebagai contohnya awak tengok dalam gambar, ni adalah sagu gula Melaka. Okey, siapa yang pernah makan dia tahulah macam mana kan. Kita akan makan dia bersama santan ataupun susu cair. Dan kita akan letakkan juga gula Melaka, sos gula Melaka. Itulah yang gula Melaka tu kita panggil dia sos gula Melaka. Okey. Okey, sos serikaya, kaya kalau awak pernah makan bot noodle, dia ada satu orang panggil roti sangkaya, yang warna hijau tu lah sos serikaya, kita panggil dia sos. Okey. Dan sos gula hangus, kalau awak pernah makan puding caramel kan, puding caramel, dia punya kuah tu, dia punya sos tu kita panggil sos gula hangus lah. Yang kita masakkan gula sampai dia warna perang, sampai dia warna bertukar warna lah. Lepas tu sos custard. Okey, macam bread pudding ni bread pudding ni tu adalah sos custard lah. Kita gunakan tepung custard. Okey. Okey, lepas tu sos santan. Sos santan tu yang kita gunakan kalau kita pekatkan santan tu lah. So kita ambil sos santan Okey, seterusnya adalah sos savory. Savory ni adalah kalau dia pedas-pedas lah, savory. Okey. Sos kacang, kalau pernah tengok lah, yang ni semua dijual kat kedai kalau ni lah, kalau awak perasan lah. Tapi selalu kita nampak sos cili kan, sos tomato, sos tiram macam tu je Okey. Sos kacang ada, sos cili, kita awak selalu lah. Sos bijang pun ada, ni semua ada yang dekat kedai Dan sos percik, kalau awak beli ayam percik mesti ada kuah dia kan. Jarang lah awak beli ayam percik balik ayam je. Biasanya dia akan ada juga kuah dia kan, disertakan dengan kuah. Itu adalah sos percik yang macam ikat-ikat sikit, ada kacang-kacang sikit tu kan. Dan juga sos asam jawa. Okey, sos asam jawa ni paste asam jawa lah. Kalau mak awak buat ikan bakar, cicak air asam. Jadi air asam tu kita akan letak sikit paste asam jawa. Okey. Sos kacang ni contohnya macam kalau awak makan cucuk udang, saya tak tahu lah cucuk udang awak makan dengan sos kacang. Macam tu lah, ada kuah kacang tapi dia pekat sikit. Okey, itulah sos kacang. So inilah 2 kategori bagi sajian timur Ada sos manis dan juga sos savory. Yang ni yang dah biasalah kita jumpa berbanding dengan yang sajian barat tadi. Okey. Alright, seterusnya kita nak tengok kriteria pemilihan sos. Kita pun kena tengok jugalah dalam pemilihan sos ni apa yang kita kena tengok. Okey. Okey, kita kena ikut lah. Kalau kita kena ikut makanan tu, tak adalah bila makanan tu manis tiba-tiba sos awak pedas dia macam tak kena pula kan. Jadinya kita kena padankan dia dan kita kena tengok lah apa yang sesuai untuk makanan macam ni. Okey.
Okey, so kriteria yang pertama adalah kita tengok hidangan pembuka selera ataupun kita panggil appetizer. Okey, kiranya sebelum awak makan berat, awak makan dulu pembuka selera. Contohnya salad lah, biasanya salad lah, salad buah ke, salad sayur macam tu lah. Okey, jap kita tengok contoh gambar. Macam salad, nampak tak? Itu adalah salad buah. Ini adalah salad sayur. Okey. Kita kena tengok lagi kalau salad sayur, sos yang sesuai adalah sos manis lah, yang lebih sesuai lah jika hidangan ni terdiri daripada sayur-sayuran lah. Ataupun salad buah kan, awak pernah makan salad buah kan, dia punya sos tu tak pernah pula sos pedas makan dengan salad buah kan, dia kan tak dengan sos yang manis lah ataupun mayonnaise kan. Okay. Kalau appetizer tu adalah daripada daging ke ikan, kerang-kerangan, kita letak sos pedas. Contoh, mungkin appetizer awak adalah kerabu kerang kan. So, dia ada kuah dia, sos dia mestilah sos yang pedas-pedas sikit. Kenalah dengan kerang-kerangan. Betul? Okay. So, seterusnya adalah kriteria yang seterusnya adalah hidangan utama ataupun main course. Okay, apa hidangan utama awak? Okay, contohnya awak makan chicken chop ataupun chicken grill ke, fish and chips ke, awak tengok apa yang sesuai. Okay. Kalau macam dalam gambar ni dia adalah lamb chop daging. So apa yang sesuai dengan dia adalah sos pedas lah, sesuai black pepper sauce lah kan, dia macam rasa pedas-pedas sikit, ada rasa-rasa hitam sikit supaya dia kena dengan hidangan daging ni. Okay. Kalau kalau sos manis tu boleh jugalah. Kalau ada juga yang buat, contohnya dia buat daging itik kan, dan dia guna sos cranberry. Tapi macam tak kena lah, dia ikut orang lah. Ada orang macam pelik sikit kan rasa dia sebab makan daging itik ataupun lebih kurang macam ayam tu, lepas tu sos dia macam manis kan, dia macam tak pernah kena. Tapi ikut orang kriteria pemilihan sos lah, kita tengok mana yang sesuai. Okay. Seterusnya adalah pencuci mulut ataupun dessert. Okay, biasanya dessert ni kita makan selepas kita dah makan hidangan utama lah kan. Okay, dan contoh pemilihan sos ni, contohnya biasanya kita akan makan yang manis-manis, kayak pencuci mulut kan. Dan nama pun pencuci mulut, so dia macam manis-manis lah. Biasanya kita akan bagi, tapi dessert ni portion dia kecil je, tak adalah banyak sangat kan. Contoh macam puding caramel kan, awak pandangkan dalam gambar ni, awak tengok ada puding caramel, tu ada kuah dia kan, tu adalah sos manis. Okay. Ni adalah sos gula hangus, kalau awak perasan sos gula hangus. Okay, lepas tu yang keempat adalah snack. Okay, snack ni adalah hidangan yang boleh dianggap sebagai hidangan ringan lah, yang mana kita makan dengan sos, contohnya keropok likur ataupun pisang goreng ke, keledek goreng ke, apa ke. Ni adalah snack Tengoklah kalau keropok likur, sos yang sesuai adalah sos savory. Betul tak? Sos savory. Kalau pisang goreng pun sama lah, awak makan dia dengan sambal kicap kan. So dia macam kenalah dengan dia punya kenalah dengan dia punya hidangan ni. Kita kena pandai pilih, sesuaikan dia dengan hidangan mana yang sesuai dengan dia. Okay. So sampai sini saja saya punya pengajaran, yang mana saya telah cover iaitu definisi sos kan, dan apakah ejen-ejen utama ataupun komponen utama dalam penyediaan sos. Okay, yang ada 3 tadi lah: ejen pemekat, cecair, perasa dan perisa. Lepas tu kita tengok juga klasifikasi sos yang terbahagi kepada 2, iaitu sos sajian barat yang terdiri daripada 5 jenis tadi tu, dan juga sos sajian timur yang ada 2 kategori, sos manis dan sos savory. Dan yang terakhir, kita telah pelajari apa kriteria pemilihan sos kan, padanan sos yang sesuai dengan jenis hidangan lah, supaya kita dapat naikkan ataupun tingkatkan rasa sesuatu hidangan utama. Okay, saya ada sediakan satu kuis. Kuis ni kamu semua perlu jawab kelima-lima kuis ni, dan awak perlu hantar jawapan dia melalui aplikasi WhatsApp lah. Kiranya awak salin je jawapan dia, lepas tu awak snap, and then awak hantar gambar tu pada dalam grup WhatsApp lah.
Ataupun awak terus je tulis dalam WhatsApp apa jawapan-jawapan dia. Pun boleh juga. Okey kelas, so saya harap para pelajar dapat fahamlah apa yang saya sampaikan untuk hari ini. Dan kalau tak faham nanti boleh tanya dalam grup kita bincang sebab benda ni kita buat macam pembelajaran dalam kelas tu macam PDPC, tapi kita buat atas talian. So kalau tak faham boleh tanya saya, okey? Dan kalau boleh jawapan yang awak jawab ni awak jawablah ikut apa yang awak faham. Janganlah tengok buku sangat, guna jawapan sendiri, tapi janganlah lari daripada dalam buku ni, okey? Ya, kalau boleh saya bagi masa awak 30 minit lah untuk jawab soalan ni, dan kalau boleh awak siapkan dan awak hantar kepada saya. Kalau boleh saya nak semua hantarlah mana-mana pelajar yang tak tahu tu boleh tanya saya. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi lah insya-Allah, kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.